Al-Quran berkaitan dengan apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku, dan yang akan berlaku. Itu namanya hak. Saya nak bagi satu contoh. Contoh kecil saja jamaah sekalian. Betul ke tak betul kata Al-Quran? Contoh kecil saja. Coba jamaah lihat dalam surah Al-Baqarah. Bahwa Al-Quran itu hak, maknanya benar, tidak berubah-ubah, pasti berlaku. Apa yang difirmankan dalam Al-Quran itulah, sebab Al-Quran itu firman Allah. Lihat dalam surah Al-Baqarah, ini sekadar contoh. Contoh kecil ya, bukan contoh besar. Jadi supaya tidak pening-pening berfikir. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 142. Coba perhatikan. Bahawa firman Allah, yakni Al-Quran itu Al-Haq. Hak maknanya betul 100%. Hak maknanya tidak berubah-ubah. Macam itulah pasti akan berlaku. Dan ia satu yang pasti berlaku sebagaimana yang Quran beritahukan. Karena ia firman Allah. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-142. Tepat juzuk yang kedua. Jadi juzuk saya kulus. Juzuk pertama Alif Lam Mim, juzuk kedua saya kulus. Juzuk ketiga Tilkar Rusul. Sampai mana baca? Dah sampai saya kulus. Lah, pelat Melayu kan mesti dimasukkan kepada huruf selepasnya. Nama Saifullah dipanggil Saiful. Wah, Saif dan Allah. Dipanggil Saiful. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatim allati kanu 'alaiha. Sin itu maknanya akan. Jadi orang-orang bodoh akan berkata. Akan berkatalah daripada orang-orang yang bodoh, apa yang memalingkan mereka Muhammad dan pengikutnya daripada kiblat mereka yang adalah mereka hadap sebelumnya. Ingat, Nabi hijrah ke Madinah, sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Nabi rindu dan sembahyang menghadap ke arah Baitullahil Haram. Tapi kerana kiblat itu hak Allah, Nabi tidak sukalah, tidak bolehlah, merasa tidak berhak untuk mengubah sendiri. Hanya berharap, dan berharap. Lebih kurang 16 bulan di Madinah menghadap Baitul Maqdis. Selepas itu Allah suruh Nabi palingkan arah kiblat ke Masjidil Haram. Ayat itu turun ketika Nabi sedang solat. Masa solat juga Nabi laksanakan apa yang Allah firmankan. Pertanyaannya, ayat ini jemaah sekalian diturunkan sebelum perubahan arah kiblat. Kiblat belum ditukar arah. Nabi dan umat Islam masih menghadap ke Baitul Maqdis. Yahudi suka. Sebelum Allah suruh Nabi tukar arah kiblat ke Masjidil Haram, Allah turunkan ayat ini. Orang-orang bodoh akan berkata, apalah yang memalingkan Muhammad dan pengikutnya daripada kiblat yang selama ini mereka menghadap kepadanya. Artinya, nanti jika kiblat, kata Allah, ditukar ke Masjidil Haram, pasti ada orang, apa ni? Ada orang tak puas hati kan? Ada orang komplain, pasti. Dan yang komplain itu orang-orang bodoh. Allah kata dah, pasti bila kiblat nanti aku tukar ke Masjidil Haram, pasti ada engkau. Tunggu sajalah.
Ingat, ayat ini diturunkan sebelum kiblat ditanya. Ini firman Allah, hak ya. Hak maknanya benar, hak mana tidak berubah-ubah, hak maknanya pasti berlaku seperti itu. Sekarang, setelah kiblat ditukar, Allah perintahkan Nabi dan sahabatnya menghadap kiblat ke Masjidil Haram, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Itu ada dalam ayat yang ke-144 selepasnya. Hadapkan wajahmu, wahai Muhammad, dalam salat ini ke arah Masjidil Haram. Apa yang akan berlaku waktu itu? Ada orang tak puas hati. Ya apalah Muhammad. Haram kenapa? Allah ada pasti ada. Nah, begitu udah. Kalau baca Quran, aku menafikan. Apa yang kan ingin benar. Insyaallah kaitan